Assalamualaikum, selamat sejahtera, wanakem, tajahau. Saya Muhammad Suman Siwam. Hari ini kembali dalam isu Sabah Electrical City, isu bil elektrik ya yang naik mendadak hingga banyak perdebatan yang berlaku di media sosial. Itu saya ingin berkongsi sedikit supaya masyarakat faham perkara yang terjadi ini. Perkara ini perkara yang umum dan ini berkaitan dengan hak pengguna di Malaysia. Untuk pengenalan saudara-saudari yang mendengar, 80% daripada Sabah Electrical City iaitu saham dia 80% dimiliki oleh TNB dan 20% dimiliki oleh Kerajaan Negeri Sabah. Ya, ini adalah sebuah syarikat korporat. Ini bukan satu syarikat yang cikai-cikai, bukan syarikat yang cap ayam. Ini adalah syarikat yang berkepentingan untuk rakyat Malaysia ataupun rakyat Sabahnya sendiri. Jadi di sini ada beberapa persoalan ingin saya kongsikan. Ya, yang pertama, rakyat tidak mahu diselesaikan dengan ketegangan dan ancaman tindakan undang-undang. Sebab apa kita tengok pengarah sendiri pengarah SESB ini, Sabah Electrical City ini banyak memberikan statement-statement yang seperti ancaman, seperti sebuah ugutan kepada masyarakat. Jadi perkara-perkara ini kita perlu elakkan. Kita tidak mahu sebagai pengguna, kita tidak mahu dengar perkara-perkara yang berkaitan dengan ancaman, ugutan daripada satu syarikat yang korporat dan ada kepentingan GLC iaitu Government Link Company. 20% sahamnya dimiliki oleh Kerajaan Negeri Sabah. Jadi apa yang rakyat mahukan, orang Sabah sendirinya mahu diselesaikan melalui dialog, ya, semakan telus dan rundingan yang matang, ya, demi mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Ya, kita mahukan satu dialog, penyelesaian yang tuntas ataupun satu penyelesaian yang profesional, bukan seperti gangster, ugut-mengugut, saman menyaman. Mana boleh satu syarikat korporat nak saman masyarakat, saman rakyat biasa, ikan bilis apa tu? Jadi kita tidak mahu perkara-perkara ini yang diulang. Jadi saya ada tengok satu statement, di Sabah ini ada 700,000 pengguna SESB ini ataupun Sabah Electrical City ini. Jadi bila mana ada lonjakan terhadap harga ini, ada 77 aduan rasmi tentang kenaikan bil ini dilaporkan untuk Sabah Electrical City. Jadi di situ kita nampak ada satu kenaikan tarif yang mendadak. Ini belakang saya ni pun ada meter elektrik tu. Jadi saya pun secara langsung sebagai pengguna Sabah Electrical City, iaitu satu syarikat GLC, iaitu satu syarikat korporat, kita kena lihat sebagai orang yang berpengaruh, orang yang bertanggungjawab dalam isu ini. Kita kena lihat dari kaca mata pengguna. Negara Malaysia ini adalah negara pengguna. Hari ini kita dapat semua aduan, semua masalah, keluhan rakyat ini, mereka adalah pengguna. Ya, mereka adalah pengguna. Jangan lihat di sudut kapitalis. Ya, kita tidak mahu dia orang ini melihat perkara yang terjadi ini, masalah melonjak ini, masalah bil elektrik melonjak ini dilihat dalam mata kapitalis. Sebab apa saya cakap begitu? Sabah Electrical City ini bukan sebuah syarikat untuk mencari keuntungan saja, bukan satu syarikat untuk kaut keuntungan saja. Jadi syarikat korporat ini perlu memberi satu kepastian ataupun keyakinan pada rakyat Malaysia ataupun rakyat Sabahnya tersendiri sebagai pengguna. Sebab ini syarikat bukan syarikat cikai-cikai. Ini adalah syarikat kepentingan pengguna dan kepentingan masyarakat di Sabah. Jadi kita tidak boleh melihat daripada kaca kapitalis dan kita tidak boleh mengambil perkara ini dan tidak serius untuk menyelesaikan masalah. Bila mana sosial media diuploadkan keluhan-keluhan pengguna ataupun masyarakat, bukan ugutan yang rakyat mahu, bukan ancaman undang-undang yang rakyat mahu. Rakyat mahukan satu penyelesaian yang bagus, seperti mana kamu melihat keadaan itu sebenar. Kamu tidak boleh menuduh, oh kamu ni curi meter. Takkanlah 77 orang yang bawa aduan ini curi karen, ataupun mereka pergi usirkan meter. Jadi tak masuk akal dia punya pandangan, dia punya statement. Pengarah SESB ini, Sabah Electrical City, tidak masuk akal. Sebagai pengguna, saya tidak boleh melihat perkara ini sebagai remeh-temeh. Sebab kita pengguna, kita bayar. Cukainya kita bayar, bukan free.
Lainlah kalau PTI yang curi karen, ya, yang curi karen di mana-mana setinggan, itu kamu patut cabar, itu patut kamu ambil tindakan, itu patut kamu mengugut dan berikan ancaman undang-undang pada mereka. Itu baru adil, itu baru patut. Jadi saya harap rakyat Sabah bila mana ada kenaikan yang mendadak melaporkan kepada pihak Sabah Electrical City, Kementerian Dalam Negeri ataupun KPDN, ya, Kementerian Pengguna, ya, KPDN. Boleh kita melaporkan sebagai pengguna untuk menyiasat kesahihan cerita ini yang sedang terjadi ini, sebab ini adalah sebuah inflasi ataupun satu implikasi yang jadi bila mana tarifnya dinaik, tetapi bila mana mendadak naik sampai satu kali ganda. Contoh dia punya bulan lepas 200, tapi bulan ini dia punya bayaran 600. Siapa tak terperanjat? Siapa-siapa pun akan persoalkan sebagai pengguna, sebab itu hak mereka. Sebab negara Malaysia, negara pengguna dan rakyat boleh bersuara dan boleh meminta pandangan di mana-mana. Bila mana benda dah viral, barulah mengelak sana, mengelak sini, tuduh sana, tuduh sini. Kita tidak mahu sebuah syarikat yang korporat ataupun yang ada government link company, yang ada satu kepentingan dengan kerajaan negeri, memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal, tidak munasabah. Ya, kita tidak mahu yang begitu. Kita mahukan yang satu jawapan yang matang, yang boleh menyelesaikan masalah-masalah ini, dan keluhan-keluhan rakyat ini diambil serius, ya, untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi ini, ataupun memberikan sebuah pandangan, statement yang ilmiah ataupun yang menggunakan prinsip undang-undang supaya rakyat boleh faham dan boleh mengerti apa yang dimaksudkan dengan kenaikan tarif ini. Ya, ini saya punya pandangan supaya rakyat alert ataupun bertindak atas apa yang berlaku ini. Buat laduan rasmi, mana-mana page ataupun online pun boleh, pergi ke office pun boleh, KPDN, ya, KPDN, Kementerian Dalam Negeri pun kita boleh buat laporan. Ya, kita boleh buat laporan dekat Sabah Electrical City-nya sendiri. Jadi bertindaklah segera bila mana ada masalah-masalah ini supaya ada satu pandangan yang boleh diselesaikan. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Suman Sibam.